Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, kita hari ini kembali kepada bab 3 iaitu pentadbiran negeri-negeri Melayu. Okey, seperti yang kamu tahu sebelum pembentukan negeri-negeri Melayu ni ada beberapa peristiwa yang telah berlaku sehingga membentuk negeri-negeri Melayu bersekutu yang melibatkan beberapa buah negeri. Okey. Ini adalah negeri yang terlibat yang akhirnya nanti akan membentuk negeri-negeri Melayu bersekutu, iaitu negeri Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang. 4 buah negeri inilah yang mempunyai kekayaan hasil bumi dan menjadi daya tarikan kepada kuasa luar, iaitu British, untuk datang dan ingin menduduki keempat buah negeri ini untuk mengeksploitasi hasil bumi yang banyak. Okey, fokus hasil bumi yang terdapat pada 4 buah negeri ini ialah biji timah dan emas. Okey, sebelum ini, seperti yang kamu dah tahu, kamu dah lihat video pada minggu lepas yang lebih menjurus kepada kegiatan perlombongan biji timah pada abad ke-15, 16 hingga 17 di Perak dan pada abad ke-18 di Perak dan Selangor. Iaitu kita boleh lihat di situ ialah menjurus kepada kedua buah negeri ini dan memperlihatkan kekayaan yang ada pada negeri yang dengan adanya kekayaan biji timah dan hasil emas. Okey, jadi maksudnya hari ini cikgu akan teruskan kepada kegiatan perlombongan biji timah pada abad ke-19. Okey. Perlombongan biji timah pada abad ke-19. Okey, kita lihat ada dua pembahagian kawasan, iaitu yang pertama iaitu Larut, diusahakan oleh Long Jaafar dan anaknya Ngah Ibrahim di Klian Pao dan Klian Baru dengan membawa masuk pelombong Cina. Okey. Di sini kamu boleh lihat mereka membawa pelombong Cina yang mahir dalam kegiatan perlombongan. Okey, poin yang kedua, Kuala Sepetang dijadikan pelabuhan mengangkut biji timah dari Perak ke Pulau Pinang. Seterusnya, Kinta. Ini adalah kawasan yang kedua, pengeluar utama biji timah dunia pada masa ini adalah kawasan ataupun lokasi yang melibatkan pengeluaran utama biji timah dunia. Itulah yang menyebabkan kawasan ini menjadi rebutan oleh kuasa-kuasa luar kerana kepentingan biji timah. Okey, poin yang kedua, kegiatan perlombongan mewujudkan bandar Gopeng, Ipoh dan Kampar. Apabila ini adalah kesan positif lah. Dengan adanya kegiatan perlombongan yang wujud, maka wujudlah bandar di sekitar kawasan di mana kegiatan perlombongan tersebut dijalankan. Okey, poin yang ketiga, Sultan Ismail mengusaha dan memajukan kawasan perlombongan biji timah di Lembah Kinta menyebabkan muncul bandar Papan dan Pengkalan Pegoh. Di sini apa yang cikgu boleh ringkaskan atau rumuskan dengan giatnya berlakunya kegiatan perlombongan tersebut akhirnya membawa kepada kesan positif dalam pembentukan ataupun kemajuan di sekitar kawasan perlombongan tersebut. Okey, cikgu teruskan. Seterusnya, perlombongan biji timah pada abad ke-19 juga berlaku di Jugra. Okey, Jugra poinnya ialah pusat pentadbiran Kesultanan Selangor dan juga pusat pengutipan cukai biji timah melalui Sungai Langat untuk ke Pelabuhan Melaka. Ini lokasi yang seterusnya. Lokasi yang sangat kita kenali dan sangat familiar lah. Memang pada asalnya Kuala Lumpur merupakan pusat pengeluaran biji timah yang penting di Selangor. Maksudnya pada zaman dulu sebelum majunya Kuala Lumpur sebagai ibu negara pada masa ini. Okey, maksudnya dulu kawasan Kuala Lumpur merupakan kawasan pengeluaran biji timah di Selangor. Okey, poin yang kedua, biji timah di Lombong di Ampang. Dan apa yang berlaku ialah mendorong orang Melayu dan Cina mendirikan pentempatan. Maka di situ akan wujudnya pentempatan orang Melayu dan Cina. Maka wujudlah percampuran pelbagai kaum di Kuala Lumpur.
Poin yang keempat, pembentukan Bandar Kuala Lumpur yang diambil dari nama Sungai Lumpur, iaitu Sungai Gombak sekarang. Sungai Gombak. Maksudnya Kuala Lumpur tu Kuala. Kawasan yang besarlah Kuala daripada Sungai Lumpur. Jadi ada gabungan nama lah dan wujudlah Kuala Lumpur yang sekarang. Seterusnya, Pelombongan Biji Timah abad ke-19. Poin yang seterusnya ialah lokasi yang seterusnya ialah Lukut, diusahakan oleh Raja Busu dengan membawa masuk pelombong Cina. Poin yang kedua, Raja Jumaat kemudiannya berjaya menjadikan Lukut sebagai pusat perdagangan biji timah terkenal. Lukut diserahkan kepada Sungai Ujong melalui rundingan antara Sultan Selangor bersama pemerintah Sungai Ujong. Poin yang keempat, Selangor menerima Kajang, Semenyih dan Beranang yang sebelum ini di dalam kawasan Sungai Ujong. Ini kita boleh lihat pembahagian kawasan, pembahagian daerah-daerah kecil yang menjadi hak milik. Pembahagian macam itulah yang dibagikan hak milik. Sebab yang pemegang asalnya tadi ialah raja. Jadi raja ada kuasa kepada kawasan tersebut, sebuah daerah tersebut. Jadi mereka boleh mengambil dan menggabungkan sebuah kawasan demi kepentingan pelombongan biji timah itulah. Okey. Seterusnya, kawasan jalur emas sebahagian besar terdiri pada negeri Pahang yang meliputi Raub. Melalui rekod negara China, emas menjadi ekspor utama Pahang sejak abad ke-13. Ini fokus pada bila ingat Raub, ingat Pahang, maka kawasan tersebut adalah kawasan yang kaya dengan emas. Okey, cikgu teruskan. Poin yang ketiga, menurut catatan Portugis, pada abad ke-16, emas di Pahang diperdagangkan ke Melaka dan Sultan Pahang menggunakan emas sebagai hadiah kepada negeri-negeri lain. Ini adalah sebagai hadiah kepada negeri. Contohnya bunga emas diberikan sebagai tanda persahabatan. Itu adalah contohlah kegunaan emas pada zaman dulu. Berbeza dengan zaman sekarang, emas dibeli dan dijadikan sebagai barang perhiasan. Okey, poin yang keempat, berdasarkan sumber India, Semenanjung Tanah Melayu dikenali sebagai Suvarna Bumi yang bermaksud bumi emas. Maksudnya kawasan Semenanjung adalah kawasan yang kaya dengan emas. Jadi dikenali sebagai Suvarna Bumi. Dan poin yang seterusnya, catatan Yunani 2 Masihi menamakan Semenanjung Tanah Melayu sebagai Golden Chersonese yang bermaksud Semenanjung Emas. Maksudnya di beberapa negeri yang terdapat di Semenanjung Tanah Melayu memang kaya dengan sumber emas, sehingga kini pun kita boleh lihat ada beberapa artikel yang kamu boleh lihat pada beberapa minggu lepas, ada penduduk yang menjumpai emas dan menjadikan itu adalah sumber pendapatan mereka dan dijadikan bahan itulah bahan jualan mereka, bahan dagangan, bahan mentah lah, iaitu emas. Seterusnya, lokasi pelombongan emas di Pahang. Pelombongan emas telah dilakukan di hulu Pahang, iaitu di sekitar Sungai Tembeling, Sungai Jelai dan Sungai Semantan. Jadi maksudnya kebiasaan pelombongan emas ni berlaku di kawasan sungai lah, sebab emas dijumpai di kawasan air. Maksudnya di sekitar itulah, di sekitar pesisir sungai. Okey, poin yang kedua, kawasan-kawasan penting pelombongan emas ialah Raub, Tui, Tersang, Selisih, Penjom, Kecau dan Hulu Dong. Okey, seterusnya kegiatan pelombongan emas di Pahang pada abad ke-16 dan ke-17 dijalankan oleh orang Melayu, orang asli dan orang Minangkabau. Maksudnya orang tempatan lah ni. Okey, kaedah yang digunakan ialah kaedah mendulang dan melampan. Ini adalah kaedah tradisional dalam kegiatan pelombongan. Okey, seterusnya, poin yang ketiga, kegiatan pelombongan emas di Pahang pada abad ke-18. Kekayaan emas menarik kehadiran orang Cina dari Kelantan, Perak dan Negeri Sembilan. Okey, sebelum ini cuba kamu buat perbandingan dengan pada abad ke-16 dan 17. Emas hanya pelombongan emas hanya dijalankan orang Melayu, orang asli dan orang Minangkabau. Apabila pada abad ke-18, kamu boleh nampak di situ orang Cina dari Kelantan, Perak, Negeri Sembilan juga pun terlibat dan menggunakan kaedah melampan. Okey, abad yang seterusnya iaitu abad ke-19, Sultan Ahmad memberi konsesi kepada orang Eropah dan poin yang kedua menggunakan kaedah lombong dedah dan lombong bawah tanah. Ini apabila dah abad ke-19 ni dah wujud kemasukan orang Eropah untuk
untuk melabur ataupun memberi kerjasama dalam menggiatkan lagi kegiatan pelombongan emas ni pada abad ke-19. Jadi ada kemajuan sikitlah dari segi teknologi untuk kegiatan pelombongan ini, iaitu menggunakan kaedah lombong dedah dan lombong bawah tanah. Boleh faham? Okey. Jadi fokus kita hari ini hanya itu saja, iaitu fokus pada abad ke-19 saja. Sebelum cikgu mengakhiri penerangan cikgu ini adalah latihan kebat. Okey, latihan kebat ni kamu perlu jawab sama ada menggunakan voice note WhatsApp ataupun kamu boleh salin pada sehelai kertas dan kamu jawab. Okey, soalannya ialah apakah tindakan yang perlu diambil oleh pemimpin negara dalam memajukan ekonomi negara? Apakah tindakan yang perlu diambil oleh pemimpin negara dalam memajukan ekonomi negara? 4 markah. Jadi kamu tahu pembahagian macam mana? 4 markah, 2 isi, 2 huraian. Gunakan pangkal ayat yang ada pada soalan dan jangan lupa penggunaan penanda wacana. Itu yang cikgu nak nampak untuk hari ini. Okey, sebelum cikgu akhiri penerangan cikgu ini, cikgu ingatkan juga bagi yang belum lengkapkan nota, sila lengkapkan nota dan berikan progres nota kamu kepada cikgu melalui gambar dan dihantar melalui WhatsApp kepada cikgu sebelum bermulanya cuti penggal ini. Okey, itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.